Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada doktor, mentor, jurulatih serta rakan sekalian. Saya Mustafia Aini binti Abdullah, bernombor kad matrik S175834, akan membentangkan tajuk kajian awal terhadap amalan pengurusan sumber manusia dan tahap kepuasan pekerja di Rahmat Food Supplier. Pada refleksi awal, ketidakpuashatian pekerja terhadap amalan perusahaan sumber manusia telah dapat dikenal pasti di syarikat ini, di mana menurut Paramatra Tendi Haruman 2005 yang menyatakan pelbagai isu permasalahan akan kerap berlaku sekiranya tahap kepuasan kerja rendah kerana pekerja tidak bermotivasi untuk melaksanakan kerjanya dengan baik. Hal ini menunjukkan keberkesanan pengurusan sumber manusia adalah sangat penting bagi sesebuah organisasi yang di mana ia juga telah disokong di dalam kajian Zafar Ahmad Nadaf 2018. Matlamat sesebuah organisasi dapat dicapai melalui kepuasan pekerja dalam cara pihak pengurusan menjaga kebajikan dan keperluan mereka. Objektif umum bagi kajian ini adalah mengenal pasti permasalahan yang dihadapi oleh pekerja yang berpunca daripada amalan pengurusan sumber manusia yang dilaksanakan oleh pihak pengurusan. Melalui maklum balas yang diperoleh, pengkaji telah menemu bual wakil pekerja bawahan dan maklum balas tersebut dikukuhkan lagi melalui pandangan yang diambil dari pihak pengurusan untuk mendalami isu permasalahan sebenar yang dihadapi oleh pekerja. Pengkaji juga akan memberi cadangan kepada penyelia akan idea penambahbaikan yang diperoleh melalui hasil temu bual tersebut untuk memastikan produktiviti pekerja sentiasa meningkat. Objektif khusus kajian ini adalah yang pertama, pengkaji akan mengenal pasti isu yang menyebabkan pekerja kurang berpuas hati dengan amalan pengurusan sumber manusia berdasarkan tinjauan kepuasan kerja spektor. Objektif kedua pula, pengkaji akan mengesyorkan penambahbaikan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Reka bentuk kajian ini terbagi pada fasa 1 iaitu kuantitatif di mana tinjauan soal selidik akan dijalankan bagi mengenal pasti isu yang dihadapi oleh pekerja berkaitan dengan amalan pengurusan sumber manusia berdasarkan tinjauan kepuasan kerja spektor. Fasa kedua iaitu kualitatif di mana temu bual akan dijalankan secara mendalam telah dilakukan pada wakil pekerja bawahan untuk mendalami permasalahan tersebut. Dan pandangan dari wakil pihak pengurusan juga telah diambil kira melalui temu bual secara mendalam yang dijalankan bagi membincangkan isu permasalahan ini di samping memberikan cadangan penambahbaikan kepada penyelia bagi mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian ialah carta alir pelaksanaan kajian di mana fasa 1 iaitu kuantitatif. Di sini akan bermula pembinaan instrumen soal selidik, pengumpulan data yang akan dianalisis menggunakan SPSS, dan keenam faset ini akan diuji kaji kepada pekerja di Rahmat Food Supplier iaitu gaji, penyeliaan, faedah, sampingan, ganjaran luar jangka, deskripsi kerja dan juga komunikasi. 6 faktor ini dipanggil 6 faset tahap kepuasan kerja. Fasa kedua ialah kualitatif di mana temu bual bersama wakil pekerja bawahan dan temu bual bersama wakil pihak pengurusan akan dijalankan. Melalui maklum balas yang diperoleh, pengkaji telah menemu bual wakil pekerja bawahan dan maklum balas tersebut dikukuhkan lagi melalui pandangan yang diambil dari wakil pihak pengurusan untuk mendalami isu permasalahan sebenar yang dihadapi oleh pekerja. Pengkaji juga akan memberi cadangan kepada penyelia akan idea penambahbaikan bagi 6 faset yang dikaji di fasa 1 tadi untuk memastikan produktiviti pekerja sentiasa meningkat. Berikut merupakan populasi sampel kajian di mana jumlah pekerja di Rahmat Food Supplier adalah sebanyak 23 orang dan pengkaji telah memilih kesemua pekerja untuk terlibat dalam kajian ini. Fasa kedua iaitu kualitatif. Temu bual secara mendalam telah dijalankan kepada 2 orang wakil pekerja bawahan dan juga 2 orang wakil pihak pengurusan bagi mendalami isu permasalahan dan juga membuat cadangan penambahbaikan. Berikut merupakan instrumen kajian iaitu fasa 1 iaitu soal selidik yang diedarkan kepada 23 orang pekerja di Rahmat Food Supplier. Berikut merupakan instrumen kajian fasa 2 iaitu temu bual yang dijalankan bersama wakil pekerja dan juga temu bual yang dijalankan bersama wakil pihak pengurusan. Berikut merupakan kaedah analisis data iaitu fasa 1 kuantitatif. Kuantitatif ini akan menggunakan statistik deskriptif menggunakan perusahaan SPSS di mana menggunakan nilai mean. Fasa kedua iaitu kualitatif, penilaian maklumat secara subjektif untuk membuat kesimpulan penyelidikan iaitu menggunakan kaedah temu bual secara mendalam. Soalan yang akan diajukan kepada wakil pekerja bawahan adalah apakah isu permasalahan sebenar yang dihadapi oleh pekerja, manakala soalan yang akan diajukan kepada wakil pihak pengurusan, apakah cadangan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan.
Berikut merupakan dapatan kajian bagi fasa 1 objektif 1 iaitu mengenal pasti isu yang menyebabkan pekerja kurang berpuas hati dengan amalan pengurusan sumber manusia berdasarkan tinjauan kepuasan kerja. Bagi faset gaji, nilai minta tinggi ditunjukkan alamatkan dalam pengangkutan yang diberikan adalah sesuai di mana pekerja berpuas hati dengan hal tersebut. Manakala nilai minta rendah iaitu saya berasa diberikan gaji yang adil dan bersesuaian dengan kerja yang saya lakukan. Bagi faset penyelia, nilai minta tinggi di mana pekerja berpuas hati dengan penyelia saya selalu mempertimbangkan pandangan yang diberikan oleh pekerjanya. Kemudian nilai minta rendah iaitu penyelia saya mengambil peduli akan luahan masalah dari pekerjanya. Bagi faset faedah sampingan, nilai minta tinggi iaitu saya berpuas hati dengan event yang dilaksanakan oleh syarikat dan juga saya berpuas hati dengan kelonggaran permohonan cuti yang diberikan. Nilai minta rendah menunjukkan saya berpuas hati dengan skim kesihatan yang diberikan iaitu berkenaan cuti sakit. Bagi faset ganjaran luar jangka, nilai minta tinggi ditunjukkan di mana pekerja berpuas hati dengan kenaikan gaji tahunan yang berpatutan. Nilai minta rendah pula ditunjukkan bagi saya berpuas hati dengan bonus yang diberikan. Faset deskripsi kerja, nilai minta tinggi ditunjukkan di mana pekerja berpuas hati dengan kenyataan saya suka pekerjaan yang saya lakukan di tempat kerja, manakala nilai minta rendah menunjukkan di mana pekerja kurang berpuas hati dengan item soalan saya berasa bahawa hasil kerja saya dihargai. Faset terakhir iaitu faset komunikasi, nilai minta tinggi ditunjukkan di mana pekerja sangat berpuas hati akan pihak pengurusan yang menggunakan bahasa yang mudah difahami untuk menyampaikan arahan atau maklumat kepada pekerja. Manakala nilai minta rendah pula ditunjukkan bahawa pekerja kurang mengamalkan sikap toleransi antara satu sama lain. Berikut merupakan dapatan kajian bagi fasa kedua di mana faset 1, gaji. Item soalan 1, saya berasa diberikan gaji yang adil dan bersesuaian dengan kerja yang dilakukan, mendapat nilai min terendah di mana pekerja berpendapat bahawa pekerja kurang berpuas hati dengan gaji bulanan yang ditetapkan, namun mereka berpendapat bahawa kenaikan gaji perlu diberikan sekiranya mereka perlu melakukan tambahan kerja. Penambahbaikan yang boleh dilakukan, iaitu cadangan yang diberikan oleh pihak pengurusan ialah peningkatan kadar kenaikan gaji yang berpatutan dengan tambahan kerja yang diberikan. Melalui kedua-dua maklum balas tersebut, pengkaji iaitu saya itu sendiri telah mencadangkan agar sistem gaji progresif PWM yang bakal dijalankan di Malaysia akan diterima baik dan diaplikasikan dalam syarikat ini. PWM ini merupakan satu modal kenaikan gaji dilakukan secara berperingkat dan berfasa berdasarkan kemahiran dan produktiviti yang ditunjukkan oleh pekerja. Seterusnya ialah faset 2 penyeliaan. Item soalan 3 iaitu penyelia saya mengambil peduli akan luahan masalah dari pekerjanya mendapat nilai min terendah. Namun, walaupun nilai min terendah, ia tetap berada di skala di mana pekerja sangat berpuas hati akan skop ini, di mana penyelia saya mengambil peduli akan luahan masalah dari pekerjanya. Namun, pihak pengurusan telah mencadangkan agar mengadakan sesi kaunseling yang lebih berstruktur dan sistematik bersama pekerja yang menunjukkan prestasi yang semakin merosot di tempat kerja. Melalui kedua-dua maklum balas ini, pengkaji telah mencadangkan agar teknik kaunseling boleh diterapkan di dalam prestasi pekerja yang menunjukkan prestasi yang merosot, di mana sesi kaunseling ini dijalankan mengikuti kemahiran dalam menganalisis masalah pekerja, kemahiran mendengar, kemahiran dalam memilih alternatif yang bersesuaian, kemahiran dalam memberi dorongan dan sebagainya. Hal ini kerana antara masalah yang dihadapi oleh pekerja ialah masalah stres hubungan majikan dan pekerja, prestasi pekerjaan yang semakin merosot, kegagalan berkomunikasi dan sebagainya. Ia telah disokong di dalam kajian menurut Robin 1998. Justru itu, masalah-masalah ini akan menyebabkan seseorang pekerja memerlukan bantuan dari segi kaunseling. Kemudian faset 3 iaitu faedah sampingan, di mana item soalan 1, saya berpuas hati dengan skim kesihatan diberikan mendapat nilai min terendah, di mana mereka iaitu pekerja ini sendiri berpendapat bahawa mereka mempunyai masalah dalam membiayai kos perubatan. Oleh itu, pihak pengurusan telah mencadangkan untuk mewujudkan klinik panel. Melalui kedua-dua maklum balas ini, saya telah mencadangkan kepada pihak
Pengurusan Sumber Manusia dan pihak pengurusan untuk merancang skim kesihatan keselamatan yang lebih bersesuaian dengan keperluan pekerja, di mana klinik panel ini dapat membantu pekerja dalam pembiayaan kos kesihatan dan akan menjadi daya tarikan kepada pekerja untuk terus setia akan organisasi kerana mereka yakin keselamatan mereka terjamin. Faset 4 ialah ganjaran luaran jangka, iaitu item soalan kedua mendapat nilai min terendah, iaitu saya berpuas hati dengan bonus yang diberikan. Walaupun ia mendapat nilai min terendah, namun ia masih berada di skala berpuas hati di mana pekerja ini sendiri, mereka berpuas hati akan bonus yang diberikan oleh organisasi. Namun, menurut pihak pengurusan, mereka memberi cadangan untuk pembiayaan bonus ini dilakukan mengikut tahap prestasi pekerja yang dinilai dari semasa ke semasa. Melalui kedua-dua maklum balas ini, saya mencadangkan agar penyelia untuk menggunakan kaedah pembentukan skala untuk menilai prestasi kerja pekerja, di mana nilai skala yang rendah menggambarkan prestasi kerja yang lemah, manakala nilai skala yang tinggi menggambarkan prestasi yang tinggi. Kaedah ini akan mengambil kira ciri kecemerlangan pekerja yang diukur melalui tahap kesediaan pekerja itu sendiri dalam menjalankan situasi atau kerja luar jangka. Kemudian, faset 5 iaitu deskripsi kerja di mana item soalan 1, saya berasa bahawa hasil kerja saya dihargai, mendapat nilai min terendah. Hal ini kerana pekerja berasa kurang mendapat penghargaan berbentuk pujian. Di sini, pihak pengurusan sendiri mengakui di mana mereka kurangnya kemahiran interpersonal skill dalam kalangan pihak pengurusan. Oleh itu, pengkaji telah mencadangkan agar penyelia memperbanyakkan lagi keterlibatan pekerja bahagian pengurusan dalam bengkel kecemerlangan untuk meningkatkan kemahiran insaniah seperti kemahiran kepimpinan, kemahiran mengurus dan kemahiran komunikasi. Oleh itu, penting untuk mereka sentiasa meningkatkan mutu perkhidmatan dan pakej interpersonal diri secara menyeluruh yang merangkumi aspek keterampilan diri dan komunikasi profesional yang akan diaplikasikan ketika mengurus kebajikan pekerja bawahan. Seterusnya ialah faset terakhir, iaitu faset komunikasi. Item soalan 1, pekerja mengamalkan sikap toleransi antara satu sama lain mendapatkan nilai min yang terendah. Hal ini kerana pekerja mendapati bahawa jumlah pekerja yang berkebolehan yang terhad menyebabkan pekerja sukar untuk mengamalkan sikap toleransi antara satu sama lain. Menurut pihak pengurusan pula, mereka cadangkan untuk merekrut pekerja yang berpengalaman. Melalui kedua-dua maklum balas ini, saya mencadangkan agar sistem mentor diwujudkan di kalangan pekerja yang mempunyai pengalaman yang lebih lama dan berkemahiran luas untuk membantu pekerja yang kurang berpotensi untuk lebih teliti akan hasil kerja yang dilakukan. Sekiranya pekerjaan ini mempunyai sebarang permasalahan dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka boleh menjadikan mentornya sebagai tempat rujukan. Selain itu, memberikan latihan sambil bekerja juga akan bantu meningkatkan kemahiran pekerja. Di sini, pekerja akan dibimbing dari awal untuk memastikan kelancaran semasa melakukan aktiviti pekerjaan. Seterusnya, pembincangan bersama dengan kajian yang dilihat daripada kajian lepas, di mana hubungan kajian saya sendiri iaitu kepuasan pekerja yang diamalkan, kepuasan pekerja terhadap amalan pengurusan sumber manusia di Rahmat Food Supplier mendapat kajian yang positif, iaitu sama dengan kajian lepas di mana hubungan faset-faset tersebut mempunyai hubungan positif dengan tahap kepuasan pekerja. Kesimpulannya, bagi objektif 1 iaitu mengenal pasti isu menyebabkan pekerja kurang berpuas hati dengan amalan pengurusan sumber manusia berdasarkan tinjauan kepuasan kerja Spectre, pengkaji telah berjaya mencapai objektif 1 dengan mengenal pasti semua isu yang berlaku bagi 6 faset yang dikaji. Kesimpulannya, pekerja di Rahmat Food Supplier mempunyai tahap keseluruhan kepuasan kerja yang baik terhadap amalan pengurusan sumber manusia kerana faset menunjukkan nilai min yang masih berada di dalam skala yang tertinggi. Faset 5 iaitu deskripsi kerja mencatatkan puatan nilai min keseluruhan tertinggi di mana pekerja sangat berpuas hati akan bidang pekerjaan yang dilakukan di Rahmat Food Supplier dan juga pelanggan dan penghargaan yang diberikan juga setanding dengan kerja yang diberi. Manakala faset 1 iaitu gaji mencatatkan puatan nilai min keseluruhan terendah. Walaupun ia mencatatkan nilai min terendah, namun ianya masih berada di tahap tinggi yang jelas menunjukkan pekerja Rahmat Food Supplier ini berpuas hati akan gaji yang diberikan yang setimpal dengan bidang kerja yang dipertanggungjawabkan. Bagi objektif 2 iaitu mengesyorkan penambahbaikan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah yang berlaku, pengkaji telah berjaya mendapatkan idea penambahbaikan bagi ke-6 faset yang dikaji, iaitu bagi gaji mencadangkan sistem gaji progresif, faset 2 penyeliaan yang ini menjalankan sesi kaunseling lebih berstruktur dan sistematik, faset 3 faedah sampingan mewujudkan klinik panel, faset 4 ganjaran luar jangka yang ini ganjaran diberikan berdasarkan penilaian tahap prestasi pekerja,
Yang kelima, faset kelima iaitu deskripsi kerja, di mana bengkel peningkatan kemahiran insaniah pekerja yang terdiri dari kalangan bidang pengurusan akan diwujudkan. Dan faset terakhir iaitu faset 6, komunikasi, iaitu program mentor sesama pekerja serta latihan sambil bekerja perlu dijalankan. Sekian, terima kasih.